TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam muhibah, salam kasih sayang kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM dalam Sukses SPM 2022 bersama dengan saya Fizi Roslan, hos anda pada hari ini. Hari ini kita akan selusuri tentang mata pelajaran pendidikan kejuruteraan elektrik dan juga elektronik pada hari ini bersama dengan seorang guru yang akan bersama-sama kita. Yuk, kita berkenalan dengan beliau. Jom kita saksikan profil beliau. Baik, kita bersama-sama dengan Cikgu Laili pada hari ini daripada Sekolah Menengah Teknik Melaka. Apa khabar Cikgu? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah Cikgu. Macam mana perjalanan daripada Melaka ke sini, okey Cikgu? Alhamdulillah, sesak sikit tu biasa dah. Biasa Cikgu. Teknologi kena ada. Ya. Baiklah, hari ini kita bersama-sama dengan Cikgu Laili dalam Sukses SPM 2022 dan kita bersama-sama dengan juru bahasa kita iaitu daripada SK Pendidikan Khas Kuantan Pahang, Cikgu Siti Zubaidah Ahmad kita. Yang akan datang pada hari ini yang akan bersama-sama dengan semua penonton-penonton Didik TV KPM. Baiklah Cikgu, rasanya hari ini saya tidak seorang ya Cikgu hari ini. Ya, betul. Boleh kita berkenalan dengan kawan-kawan saya Cikgu? Okey, silakan. Okey. Yang pertama hari ini kita ada Afiq Haziq. Okey, yang mana satu Afiq Haziq? Afiq, beri lambat Afiq. Okey, itu Afiq Haziq. Okey. Yang kedua kita ada Fikri. Hai Fikri. Okey, dan yang ketiga kita ada Iman Hafiz. Iman. Okey, Iman, dan yang keempat kita ada Zulaika. Hai Zulaika. Ada 4 kumbang dan sekuntum bunga pada hari ini. 3 kumbang. 4 kumbang maksud Fizi. Ya, betul. Saya, Cikgu. Betul. Cikgu, hari ini katanya kita akan belajar tentang pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik, Cikgu. Ya, betul. Silakan, Cikgu. Ya. Okey, kita belajar hari ini. Hari ini kita belajar tajuk di tempat iaitu arus ulang alik. Okey, kita belajar arus ulang alik. Okey, untuk arus ulang alik, okey, yang mana kita tengok arus ulang alik ni mengalir dalam keadaan 2 keadaan, iaitu sama ada pada kitar positif, okey, ataupun kitar negatif. Okey, ini kita dapat tengok daripada penjana. Ini adalah penjana ni. Ini adalah penjana. Yang mana ini pengalir, kita sambungkan pada penyambung. Penyambung ini sambung kepada meter. Okey, meter galvano untuk kita tengok. Kalau ada arus mengalir, meter jarum meter dia akan bergerak. Okey. Jadi sekarang bila kita ni pergerakan ni arus ulang alik ni sebenarnya untuk yang penjana dia menggunakan prinsip aruhan. Sekarang ni bila penjana ni berdiri dalam keadaan menegak begini, maksudnya ni sudut kosong, tidak berlaku lagi pemotongan urat daya. So bila kita putarkan, dekat sini kita ada urat daya, okey, medan magnet dari sini, okey, utara ke selatan. So bila berlaku pemotongan urat daya akan ada aruhan terjadi, so akan ada arus mengalir. So di sini okey, yang mengalir di sini pemotongan ni berlaku, okey, pemotongan ni dia akan bergerak ataupun berputar sebanyak 360 darjah. Bukanlah kat sini saja. Maksudnya kalau putaran tu berterusan, maksud dia akan berterus lagi. Berterusanlah putaran tu. Okey, sehinggalah suis ditutup, barulah berhenti berputar kan. Okey, kalau kita tengok untuk aplikasi yang boleh kita tengok untuk arus ulang alik ni, kita boleh tengok pada basikal, dinamo basikal. Syafiq pernah kayu basikal? Ya, ada demo basikal yang sama. Pernah Cikgu, kecil-kecil inilah yang saya pakai Cikgu. Okey. Guna alik daripada sekolah ke rumah Cikgu. Ya, Alhamdulillah. Okey, kalau kita tengok dinamo basikal ni, okey, dinamo ni kita sambungkan kepada tayar basikal tu kan. Okey, so bila putaran berlaku, okey, dia akan memotong urat daya lah. Ini kita sambungkan pada mentol lampu tu. Jadi arus akan mengalir. Ini konsep yang boleh kita apply kan lah.
Kalau kita nak tengok ke yang paling mudah kita, yang ini yang paling mudah lah kalau kit yang kita nak buat kit lah dia mau nak tunjuk kan. Okey, bagaimana proses tu berlaku. Okey, ini adalah contoh okey bentuk gelombang AU tadi. Bentuk gelombang AU tadi yang mana kita ada 3 gerigi, segi 4 dan kita ada sinus ni. Okey, sinus. Okey, untuk 3 bentuk gelombang ni. Dan untuk perbezaan gelombang arus terus AT dan arus ulang alik tadi, kita tengok daripada simbol punca voltan dia kita nampak yang ini adalah bateri. Ini daripada bateri. Yang mana ini positif, negatif dan ini adalah arus ulang alik tadi kan bentuknya. Okey, untuk AU tadi. Kita positif, negatif tadi. Okey, itu adalah simbol. So kalau tu untuk simbol dan bentuk gelombang kalau arus terus maksudnya kita akan ada satu magnitud yang tetap saja untuk arus terus. Terus saja cikgu. Ya, terus saja. Tak ada bengkok-bengkok. Ya, betul. Okey, yang ini untuk yang arus ulang alik dia akan berubah magnitud mengikut arah aliran. Okey, dan dia berubah secara berkala lah berterusan. Okey, sehingga tadi kita kata switch ditutupkan kan. Okey. Untuk yang ni, okey, untuk arus ulang alik, okey, kita ada istilah-istilah yang perlu kita ketahui lah. Okey, yang mana kat sini ni contoh bentuk yang tadi yang kita tengok bentuk arus ulang alik tadi kan. Okey, ini cuma untuk satu kitar. Okey, yang ni adalah voltan VPP tu voltan puncak. Okey, sebelum tu kita ada 2 paksi kalau kita tengok, paksi menegak dan kita ada paksi mendata. Menegak ni dia mewakili voltan ataupun arus dan mendata ni adalah masa. Okey. Okey, dan untuk istilah ni biasanya memang kita kena perlu tahu. Okey, perlu tahu istilah VP, VPP, VPMKD, VA, voltan purata ni perlu kita tahu. Okey. Dan tempoh, tempoh adalah masa yang diperlukan untuk melengkapkan satu kitar. So tadi kalau kita tengok di sini kitar positif ke negatif tadi itu adalah satu tempoh. Kalau kita bermula, kalau lah ini dilukis satu, kalau berterusan maksudnya kita boleh ambil untuk satu tempoh sama ada kalau sini bermula pada kosong dia akan berakhir dengan 360 darjah. Faham cikgu. Okey. So untuk tempoh ni frekuensi pula adalah bilangan kita lengkap dalam satu saat. So hubungan antara frekuensi dengan tempoh ni tadi, okey, inilah adalah hubungannya. Yang ini adalah matematik, maksudnya kita boleh cari frekuensi dengan satu per tempoh dan kita boleh cari tempoh satu per frekuensi. Okey, ini adalah contoh osiloskop, iaitu alat pengukuran untuk pengukuran dan pengujian dalam elektrik. Okey, yang ni kalau tak ada alat ni, okey, Fizi pernah ke tengok alat ni Fizi? Tak pernah, Tak cikgu. pernah ya. Okey, sekarang masuk belajar elektrik mesti dia akan jumpa alat ni. Okey, alat ni adalah satu alat untuk memaparkan bentuk gelombang. Maksudnya kalau kita sambungkan, okey, kita akan boleh keluarkan tapi dengan ada satu lagi partner dia untuk salurkan bentuk gelombang tu tadi kan. Kali ni dia boleh paparkan. Yang mana di sini tadi kita ada tombol pemboleh ubah volt perbahagian sebab untuk paksi menegak tadi dan ini tombol pemboleh ubah untuk masa perbahagian. Okey, dan yang ini adalah penyanang fungsi. Okey, penyanang fungsi tadi nak salurkan. Okey, kita elektrik tadilah. nak salurkan bentuk gelombang tadi kan. Kalau tak ada yang ni maksudnya kita kena betul pergi kepada litar yang kita nak uji. Contohnya macam kita ada litar radio kan. Kita nak tengok bentuk gelombang dia. So kita boleh gunakan apa ni osiloskop tadi. Tapi kalau tak ada maksud kita perlu satu alat untuk salurkan bentuk gelombang tadi baru kita dapat melihat bentuk gelombang tadi. Faham cikgu. Okey. Ini contoh soalan. Okey, contoh soalan. Soalan ni boleh kita buat pada bahagian A ataupun bahagian B untuk kertas ni. Okey, untuk pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik ni. Okey, ini soalan yang biasa. Maksud kalau soalan macam ni maksudnya dia dah paparkan yang ini adalah paparan yang keluar daripada osiloskop. Okey, yang tadi kita kata dalam osiloskop dia paparan skrin dia memang ada bahagian-bahagian, kotak-kotak ni memang ada. Okey, so itu soalan. Okey, hitungkan nilai voltan puncak VP, okey, VPMKD, okey, tempoh frekuensi. Okey, nyatakan nama alat di darjah 1. Okey, soalan minta nyatakan alat di darjah 1. Okey, dan namakan alat yang menghasilkan gelombang AU untuk dipaparkan pada skrin. Apa alatnya tadi kan? Okey, so bagaimana nak jawab? Siapa nak jawab ni? Siapa nak jawab? Angkat siapa tangan. Nak jawab? Angkat tangan. Siapa nak jawab? Okey. Baik. Fikri. Okey, berapakah voltan puncak ke puncak tu? Jawapan nombor 1 ialah osiloskop. Adalah osiloskop pula.
Soalan jawapan nombor 1. Ni ada satu soalan ni hitungkan. Ada salah tengok tu. 1A, 1A. Okey, 1A ni, 1A ni voltan puncak ke puncak. Voltan puncak kita ambil di sini. Okey, bermaksud Fikri, bermaksud bukan Fikri sajalah, untuk semua yang ada tu dan semua untuk semua yang menonton. Termasuk Abang Fizi kat sini. Termasuk Abang Fizi. Baik. Okey, untuk voltan puncak tadi kita tahu voltan puncak daripada kosong ke amplitude yang paling tinggi lah. Okey, ataupun maksimum amplitude tadi. Okey, kalau kita tengok sini kita boleh bagi ada berapa bahagian kotak ni? 1 2 3. 3 bahagian. So 3 bahagian kita darab dengan ini adalah volt per bahagian. Yang tombol pemilih ubah yang kita pakai ni tadi. Baik, cikgu. So kita darabkan ini kalau matematik. Okey, matematik ni bahagian per bahagian kita boleh mansuhkan dia kan. Okey, untuk kita mansuhkan. So kita darab ni dapatlah 6 milivolt. Oh, itu jawapannya, cikgu? Ya. Okey, 6 milivolt. Faham Okey, tak, yang kawan-kawan? seterusnya, okey, boleh nampak ke Fikri? Ke? Okey, yang seterusnya voltan VPMKD. Okey, yang ni tadi VPMKD ni tadi kita darabkan 0.07 ni darab dengan voltan puncak. Okey, 0.07 kita darab dengan voltan puncak, so kita dapatlah jawapan yang tu. Dan untuk yang seterusnya, tempoh. Tempoh tadi adalah masa yang diambil kan, bilangan kita dalam satu masa Usian. tadi. Tempoh yang kita ambil. Kalau kita ambil daripada kosong, kita akan berakhir di sini. Kalau kita ambil daripada sini, kalau kita ini 90, 180, kita akan berakhir di sini. Untuk satu tempoh tadi. So tempoh ada berapa bahagian? Kenapa 4 bahagian? Kenapa 4 bahagian? Ada siapa nak jawab kenapa 4 bahagian? 4 bahagian. Ada siapa nak jawab kenapa 4 bahagian? Kenapa 4 bahagian? Dengar ke tak dengar? Kenapa 4 bahagian? Kenapa 4 bahagian? 4 bahagian sebab kita ada 4 kotak ni tadi kan. Di sini 1 2 3 4. Oh, satu kotak tu satu bahagian, cikgu? Ya, satu kotak tu satu bahagian. So 4 bahagian kita darab dengan tadi tombol pemboleh ubah masa per bahagian adalah 10 mikrosaat kan. Okey. So bila kita darabkan kita dapatlah 40 mikrosaat. Kenapa bahagian hilang? Kenapa bahagian hilang? Kenapa bahagian hilang? Kenapa bahagian hilang? Zulaika, kenapa bahagian hilang agak-agaknya? Okey, Zulaika? Matematik tu. Matematik. Ya, matematik. Sebab ini atas dengan bawah kita mansuhkan dia dah habislah kan? Okey, pandai pun. Okey. So, untuk yang seterusnya kita mencari frekuensi. Tadi kita kata hubungan antara frekuensi adalah 1 per tempoh tadi untuk frekuensi. So, kita dah cari tempoh. Okey, kita masukkan formula. Ini matematik saja. Betul, Iman? Betul, cikgu, betul. Okey, so berapa dapat jawapan kat situ, Iman? 25K. 25 kilohertz kan? Kilohertz. Kilo Mhm. tu adalah 1000. So kita tukarkan. Janganlah buat beribu-ribu lemon kat sini kan. Kalau terjatuh 10 kita dah salah tu. Betul. So kita ada sebutan ni kita gunakan dia supaya 25 kilohertz tu mudah untuk kita sebut. Okey, tanpa meninggalkan. Okey. Itu nama alat tadi. Okey, ini nama alat oscilloscope dan alat yang menghasilkan gelombang ni apa dia? Namakan siapa nak alat yang jawab? menghasilkan gelombang AU untuk dipaparkan ke skrin pada alat di Rajah 1. Siapa Apakah nak jawab? jawapannya? Apa nama alat ni? Siapa nak jawab ya? Siapa nama alat? Apa nama alat? Apa nama alat? Iman. Okey, Baik, Iman. Ya. Okey. Okey, Iman. Apa nama? Itu adalah penjana fungsi. Ya, penjana fungsi. Ini adalah nama alat yang kita gunakan. Okey? Alhamdulillah, nampaknya ramai yang memberikan fokus yang terbaik pada segmen kita pada hari ini, cikgu. Ya. Cikgu, kita rehat seketika, cikgu. Boleh, cikgu? Okey, kita rehatlah dulu. Ya, kita kembali selepas ini teruskan menonton Sukses SPM 2022 Didik TV KPM. Didik TV KPM.